Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa sawabih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatihi lima ughliq wal khati lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadrihi wa miqdarihil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba', syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk bersama-sama meneruskan pada pembacaan matan mantiq atau matan sulamun awraqi, yakni satu matan yang berbicara tentang ilmu mantiq. Jadi kita masuk lagi pada fasal yang semalam, iaitu pada fasal fi qadiyan wa ahkamuha. Jadi kita ulang sedikit pada perbincangan pada siri yang ke-10 semalam. Pada siri yang ke-11 malam, iaitulah qadiyah. Dengan makna apa qadiyah? Iaitu huwa murakkabun ihtimal sidqi wal kadhibi lizatih. Jadi qadiyah dia adalah sama dengan khabar, iaitu sesuatu perkara yang menihtimalkan sama ada sesuatu itu benar ataupun tidak, memandang daripada lizatih, daripada zat ataupun perkara. Jadi qadiyah dia sama dengan khabar. Qadiyah dia sama dengan khabar, iaitu lafaz muradif. Apa lafaz muradif? Iaitu banyak lafaz tetapi makna yang satu. Memakna yang satu tapi banyak lafaz. Jadi khabar boleh, qadiyah boleh. Kalau sebahagian para ulama bila mana menamakan dengan bait ini ataupun dengan fasal ataupun bab ini dengan qadiyah, itu diiktibarkan dengan ahkam ataupun dengan qada, iaitu hukum. Kalau sebahagian para ulama mantiq menamakan bab ini dengan khabar, dia mengiktibarkan ataupun iktibar daripada akhbar, yang perkara yang dikhabarkan. Maka qadiyah dia sama dengan nama ataupun pernamaan qadiyah, ataupun qadiyah sama dengan penamaan khabar. Kemudian pada siri malam, qadiyah dia pecah kepada dua. Yang pertama ada qadiyah yang dinamakan qadiyah hamliyah. Yang kedua ada yang dinamakan qadiyah syartiyah. Qadiyah hamliyah itu adalah ditandai ataupun dialamatkan dengan isnad. Kemudian qadiyah syartiyah dia ditandai ataupun dialamatkan dengan ada syarat. Ada syarat. Contoh in, kaf dan lain-lain. Kalau qadiyah hamliyah, iaitulah ditandai ataupun dialamatkan dengan isnad. Seperti contoh, kita kata Zaidun qa'imun. Bermula Zaid itu yang sedang berdiri, maka Zaid itu objek. Kemudian qa'imun itu adalah isnad, iaitu perkara yang disandarkan kepada si Zaid. Maka si Zaid itu yang sedang berdiri. Si Zaid sedang buat apa? Iaitu sedang berdiri. Maka qa'im itu isnad kepada si Zaid, iaitu disandarkan kepada si Zaid.
Maka ini dinamakan Zaidun qa'imun adalah qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah. Kemudian qadiyah hamliyah dia pecah kepada dua. Ada qadiyah hamliyah kulliyah, ada qadiyah hamliyah syakhsiyah. Kalau qadiyah hamliyah kulliyah, iaitulah dia ditandai dengan adak sur. Qadiyah hamliyah kulliyah, dia ditandai dengan adak sur. Adak sur dia ada 5. Yang pertama adak sur dengan tanda kul. Yang kedua adak sur dengan tanda ba'da. Yang ketiga adak sur ditanda dengan la syai'un. Keempat ditanda dengan adak sur ditanda dengan la ba'da. Dan yang kelima adak sur ditanda dengan la shibhu jala. Maka qadiyah hamliyah kulliyah dia ditandai dengan adak sur. Yang pertama kul. Contoh, kullu insanun hayawan. Maka kul itu ataupun qadiyah ini dinamakan qadiyah hamliyah kulliyah. Kerana apa? Ada adak sur yang berkalimah kul. Kemudian kalau ba'du insanun hayawan. Ini adalah qadiyah hamliyah kulliyah. Dia ditandai dengan adak sur. Adak sur. Kemudian qadiyah hamliyah dia ada syakhsiyah. Maka syakhsiyah akan berpecah kepada mujabah dan juga salibah. Nanti insya-Allah bait yang akan datang akan diterangkan tentang hamliyah syakhsiyah. Habis. Jadi kita masuk pada bait yang seterusnya, iaitu bait yang ke-56. Bait yang ke-56. Semalam kita masuk bait yang ke-50 sampai 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah. Kulluha mujabatun wa salibah, fahiya izan ila thamani ayyibah. Dan bermula tiap-tiapnya. Situ dah. Dan bermula tiap-tiapnya, wa kulluha, dan bermula tiap-tiapnya, qadiyah tu mujabatun wa salibah, itu mujabah dan salibah. Fahiya izan ila thamani ayyibah, maka bermula dianya qadiyah izan ketika itu ila kembali ianya samani ianya qadiyah ayyibah kepada 8. Wa kulluha mujabatun wa salibah fahiya izan ila samani ayyibah. Dan bermula tiap-tiapnya qadiyah itu mujabatun wa salibah, itu mujabah dan salibah. Fahiya, maka bermula dianya qadiyah, iza ketika itu ila kembali ianya qadiyah ayyibah kepada 8, tamani ayyibah. Maka qadiyah dia berpecah kepada maka qadiyah dia ada mujabah dan juga salibah. Dia ada mujabah dan juga salibah. Maka ini adalah termasuk qadiyah hamliyah kulliyah dan qadiyah hamliyah syakhsiyah. Maka qadiyah hamliyah kulliyah, qadiyah hamliyah syakhsiyah, maka dia akan dipecahkan kepada salibah dan juga mujabah. Salibah dan juga mujabah.
Maka qadiyah syartiyah kita belum bincang lagi. Nanti insya-Allah ke depan akan dibincangkan tentang qadiyah syartiyah. Akan dibahagikan kepada muttasilah dan juga munfasilah. Ni kita akan bicara tentang qadiyah hamliyah kulliyah dan juga qadiyah hamliyah syakhsiyah. Baik. Jadi qadiyah dia ada mujabah dan juga dia ada salibah. Maka di dalam ini, bait ini, qadiyah, iaitu yang dipecahkan kepada mujabah dan juga salibah, iaitu qadiyah hamliyah kulliyah dan juga qadiyah hamliyah syakhsiyah, dia akan berpecah kepada mujabah dan juga salibah. Sebanyak macam mana? Sebanyak samani ajibah, iaitu 8 qadiyah. Yang pertama, ada yang dipanggil syakhsiyah mujabah. Yang kedua, ada yang dipanggil syakhsiyah salibah. Yang ketiga, ada yang dipanggil muhmalah salibah. Yang keempat, ada yang dipanggil muhmalah mujabah. Yang kelima, ada yang dipanggil kulliyah mujabah. Yang keenam, ada yang dipanggil kulliyah salibah. Yang ketujuh, ada yang dipanggil juz'iyah salibah. Yang ke-8, ada yang dipanggil juz'iyah mujabah. Jadi qadiyah hamliyah kulliyah dan juga qadiyah hamliyah syakhsiyah, dia akan dipecahkan kepada mujabah dan juga salibah. Maka di dalam bait ini diterangkan ada 8 qadiyah hamliyah syakhsiyah dan qadiyah hamliyah kulliyah, iaitu dipecahkan kepada 8 mujabah dan juga salibah. Sahabat-sahabat, kalau mahu boleh saling, kerana ini akan diterangkan dia di hadapan nanti, supaya kita akan dapat ataupun faham secara mudah. Jadi di dalam bait ini diterangkan kepada 8 qadiyah yang ada bersangkutan dengan mujabah dan juga salibah. Yang pertama yang dipanggil kepada syakhsiyah mujabah. Yang kedua syakhsiyah salibah. Yang ketiga muhmalah mujabah. Yang keempat muhmalah salibah. Yang kelima kulliyah mujabah. Yang keenam kulliyah salibah. Yang ketujuh juz'iyah salibah. Yang ke-8 juz'iyah mujabah. Cukup 8 pecahan daripada qadiyah hamliyah kulliyah dan juga qadiyah hamliyah syakhsiyah. Habis. Saling molek tu, supaya kita tidak terketinggalan. Wa awwalu mawdu'u bil hamliyah wal akhiru mahmulun bisuwiyah. Dan bermula yang pertama. Dan bermula yang pertama itu mawdu'u bi hamliyah, iaitu mawdu' dengan hamliyah. Wal akhiru mahmulun bisuwiyah, dan bermula yang akhir itu mahmul dengan bersamaan. Bisawiyah, dengan bersamaan. Wa awwalu mawdu'u bi hamliyah wal akhiru mahmulun bisawiyah. Dan bermula yang pertama itu mawdu'. Ini dalam qadiyah lah, dalam satu qadiyah. Dan bermula yang pertama itu mawdu' dengan hamliyah. Wal akhiru mahmulun bisawiyah, dan bermula yang akhir itu mahmul dengan bersamaannya. Jadi di dalam satu qadiyah, yang pertama itu ada yang dipanggil dengan mawdu' dari 2 qadiyah.
Sedangkan yang kedua dinama dengan mahmul. Dinama dengan mahmul. Tak? Kalau kita lihat bisawiyah bersamaan. Apa maksud sawiyah? Iaitu dia tidak disebutkan salah satu daripada maudhu' ataupun mahmul. Tak? Wal akhiru mahmulun. Tak? Bermula yang akhir itu mahmul dengan bersamaan. Iaitu tidak disebutkan salah satu. Maksudnya disebut salah satu. Begitu. Secara kita katakan terpisah. Sebahagian para ulama menyebutkan mahmul. Sebahagian lagi tidak ditentukan. Tu. Contoh kita kata maudhu' dengan mahmul ni. Contoh. Kalau maudhu' dia berada di depan. Kalau mahmul dia berada di belakang. Satu qadiyah. Contoh. Zaidun qaimun. Bermula si Zaid itu yang sedang berdiri. Jadi Zaidun qaimun. Zaidun itu maudhu'. Zaidun itu maudhu'. Qaimun itu mahmul. Faham? Zaidun qaimun. Bermula Zaid itu yang sedang berdiri. Maka nak tentukan yang mana maudhu', yang mana mahmul, lihat. Zaidun qaimun. Zaidun yang mula-mula itu dipanggil maudhu'. Qaimun itu mahmul. Mahmul. Tu. Atau juga kita katakan Zaidun qaimun. Zaidun itu kita panggil dengan mahkum alaih. Boleh juga. Zaidun kita panggil dengan mahkum alaih. Boleh juga. Walaupun Zaidun itu disebut di akhir qadiyah. Di akhir kalimah. Ataupun di akhir ayat. Contoh kita kata qama Zaidun. Qama Zaidun. Qama itu hukum. Zaidun itu mahkum alaih. Hukum yang disandarkan kepada si Zaid. Maka si Zaid boleh juga kita katakan yang ia berada di akhir. Maka disebut sebagai mahkum alaih. Boleh. Itu. Itu. Maudhu' mahmul. Kita kena faham dulu maudhu' mahmul. Maudhu' iaitulah yang disebut di hadapan. Kalau mahmul, perkara yang disebut yang di belakang. Contoh, Zaidun qaimun. Kita tunjuk yang contoh yang mudah supaya kita nampak. Contoh walaupun sama, tapi kita nampak. Itu sudah cukup. Dia mantik ni, kita nampak contoh tak apalah. Itu lebih baik. Kita baca matan saja kerana kita tak hurai banyak. Kita hurai secara ringkas. Supaya kita jimat masa kerana matan ini memang kita mengenali secara istilah saja. Kalau kita nak lebih lagi mengenali mantik, kita akan buka Idahu Mubham. InsyaAllah kita akan baca kalau ada masa, insyaAllah. Jadi untuk matan ni kita hanya tahu dasar. Jadi maudhu' dengan mahmul. Maudhu' ni perkara yang disebut di hadapan. Dan juga mahmul perkara yang disebut di belakang. Contoh Zaidun qaimun. Bermula Zaid itu yang sedang berdiri. Maka Zaidun itu maudhu'. Dipanggil maudhu'. Mahmul iaitu qaimun. Ataupun boleh juga kita katakan Zaidun itu mahkum alaih. Walaupun disebut di belakang. Contoh. Qama Zaidun. Berdirilah si Zaid. Qama Zaidun. Maka qama itu hukum. Zaidun itu mahkum alaih. Iaitu hukum yang disandarkan kepada si Zaid. Maka secara dasarnya mahkum alaih ia disebut di depan asal dia. Tapi tidak ada mengapalah kalau si Zaid itu berada di belakang. Maka disebut sebagai mahkum alaih. Boleh. Wa in ala ta'liqi fiha qad hukim
fa innaha syartiyatun wa tanqasim. Dan jika di atas ta'luq ataupun ta'liq padanya qadiyah, fiha qadiyah tu qad hukim, sungguh dihukum akan dianya qadiyah, fa innaha, maka bahawa sungguhnya qadiyah itu syartiyah dan watang qasim, dan terbahagi ianya qadiyah. Maka habis dah musannif berbicara tentang qadiyah hamliyah. Dah qadiyah hamliyah dah habis dah kita bicara. Qadiyah hamliyah dia sampai dekat wa awwalu mawdu'u bihamliyah wal akhiru mahmulun bisawiyah. Sekarang kita masuk bab perbincangan tentang qadiyah syartiyah pula. Berkenaan tentang qadiyah hamliyah kita telah habis. Tentang qadiyah hamliyah kulliyah dan juga syakhsiyah dibahagi kepada 8 kita telah habis. Tentang mawdu'nya, tentang mahmulnya kita telah habis bincang. Sekarang kita masuk perbincangan tentang qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah. Maka sekarang musannif dia memasuki pada perbincangan tentang qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah. Apa qadiyah syartiyah ni? Ma turukkibat. Ma turukkibat min juz'aini rubita ahaduhuma bil akhiri bi adati syartin au inadin. Tu syartiyah. Apa syartiyah ni? Yaitu ma turukkabat, susunan daripada min juz'aini, daripada 2 juzuk, rubita ahaduhuma, juzuk qadiyah yang salah satunya bil akhari, dari keduanya biadati syartin, iaitu ada syarat dan juga ada inat. Maka itu dikatakan qadiyah syartiyah, iaitu susunan daripada 2 juzuk qadiyah, yang mana daripada 2 juzuk qadiyah itu, salah satu daripada 2 juzuk qadiyah itu ada yang diletak dengan ada syarat, ada yang diletak dengan ada inat. Seperti saya telah jelaskan daripada tadi, daripada awal, qadiyah ada syartiyah, ada hamliyah. Kalau hamliyah ditandai dengan isnad. Kalau qadiyah syartiyah dia ditandai dengan ada syarat ataupun ada inat. Habis. Aidan, maka ini athaf pada kata fa innaha. Aidan ila syartiyatin muttasilah wa mithluha syartiyatun munfasilah. Aidan. Kita nak terjemah mana ni? Kita nak terjemahkan, kita nak terjemah dengan makna apa? Aidan pula. Pula kita terjemah dengan makna pula. Ada soalan ke? Boleh respon, boleh tulis sikit matang lain. Yang mana lain tu boleh tanya, ada sesiapa yang ada PDF sama lain macam mana tu, boleh bagi tahu. Boleh beritahu lain macam mana. Kalau saya
Lain macam mana boleh komen seorang. Boleh respon seorang. Macam mana matang tu dia tulis. Sebagai naskah dia ada berbeza, sebagai naskah dia tidak ada berbeza. Cuma makna sama saja kehendak dia. Tidak ada masalah sebenarnya tu. Boleh komen seorang macam mana ada lain tu, matan lain-lain. Saya guna matan ni. Saya guna matan ni. Dia nampak? Saya guna matan ni. Ataupun saya tunjuk belakang, saya guna matan ni. Saya guna matan ni. Saya rasa tidak ada apa, saya rasa sama saja. Pada sahabat-sahabat boleh lihat ada salah ke, macam mana ke, lain ke. Nanti boleh komen yang mana cetakan lain. Bait yang ke 56 terus. Wa in ala ta'liq. Ada saya ada baca bait yang ke wa awwalu. Tadi kita terus kepada bait yang ke wa kulluha mujabatun. Wa kulluha munjabatun. Dia ada bait wa awwalu. Tu. Mungkin antum ada silap cetakan. Kalau dalam bait saya ni ada wa awwalu mawdu'. Boleh lihat wa awwalu mawdu'. Ada wa awwalu mawdu' fi hamliyah. Kita ada wa awwalu mawdu'un fi hamliyah wal akhiru mahmulun bis sawiyah. Kita start baca pada kata di bait yang ke-56 tadi. Kulluha mujibatun wasalibah fahiya izan ila thamani aibah. Sahabat-sahabat yang tidak serupa tu nanti cek balik. Kadang-kadang tobak setengah tobak dia berbeza dan kadang-kadang jatuh kadang-kadang. Ada masalah tu kita nanti tulis dah. Tulis habis. Siapa kat mana tadi tu? Ya Allah Rafiq. Jadi Habidah Aidan, kita masuk Aidan Jadi musannif Habidah berbicara tentang qadhiyah hamliyah. Sekarang kita masuk pada qadhiyah qadhiyah syartiyah. Betul Ustaz Ibnu Jul Mira. Kita bermula kepada wa awwalu mawdu'. Ada mawdu' fi hamliyah. Bil hamliyah. Kadang-kadang fi hamliyah. Kalau di naskah saya ni fi hamliyah, bi hamliyah. Kalau naskah saya tak ada apa. Bi fi itu sama saja dengan makna harah jar semua.
fi hamliyah ataupun bi hamliyah, itu tidak ada masalah. Habis. Sama je dengan matan ustaz. Cuma penambahan satu bait insya-Allah tak ada. Ya. Betul. Nanti respon. Habis. Aidan ila syartiyatin muttasilah wa mithluha syartiyatun munfasilah. Pula kita terjemah aidan dengan makna pula. Ini ataf pada kata fa innaha syartiyatun ni. Pula kepada ataupun pembahagian pula berbahagian pula syartiyah tu ada muttasilah dan bermula misalnya qadiyah, wa mithluha syartiyatun munfasilah dan bermula misalnya qadiyah muttasilah itu syartiyah munfasilah. Jadi qadiyah syartiyah itu terbahagi kepada dua. Qadiyah syartiyah dia terbahagi kepada dua. Ada qadiyah syartiyah muttasilah. Ada qadiyah syartiyah munfasilah. Ada muttasilah, ada munfasilah. Ada qadiyah yang bersambung, ada qadiyah yang terpisah. Contoh qadiyah syartiyah muttasilah, yakni qadiyah yang bersambung. Qadiyah syartiyah yang bersambung. Contoh, in kanatis syamsu tali'atan fannaharu mawjudun. In kanatis syamsu tali'atan fannaharu mawjudun. Maka pada perkataan in kanatis syamsu bermula dengan ada syarat itu dan juga yang di belakang dan juga kita kata itu dipanggil kalau dimulai in kanatis syamsu, kalau dimulai satu kalam itu dimulai dengan ada syarat, maka dia dikatakan sebagai qadiyah syartiyah muttasilah. Qadiyah yang bersambung. Kalau itu abilah. Itu qadiyah syartiyah muttasilah. Kalau qadiyah syartiyah munfasilah, contoh wal adadu imma zaujun wa imma fardun. Pada kata imma tu, maka imma itu adalah ada inat. Ada inat. Maka dia hanya terjadi kepada qadiyah syartiyah munfasilah. Qadiyah syartiyah munfasilah. Maka ingat, ini ada syarat. Dia hanya terjadi kepada qadiyah syartiyah muttasilah. Kalau imma ada inat, dia hanya terjadi kepada qadiyah syartiyah munfasilah. Qadiyah syartiyah munfasilah. Juz'ahuma muqaddamun wa tali. Amma bayanun zati ittisali. Bermula juzuk keduanya syartiyah muttasilah, syartiyah munfasilah tu, juz'ahuma bermula juzuk keduanya muttasilah dan munfasilah tu, itu muqaddam wa tali dan tali, dan adapun bayanun bermula menyatakan ataupun bermula menerangkan zati ittisali yang mempunyai ittisal. Jadi qadiyah syartiyah muttasilah dan juga qadiyah syartiyah munfasilah dia dibahagi pula kepada muqaddam dan juga tali. Muqaddam dan juga
tali. Kalau kan qadiyah munfasilah, qadiyah muttasilah, kan dia ada dua juzuk, dua dipanggil dua muqaddimah, dua lafaz, dua kalam. Kalau tadi yang kita sebut qadiyah muttasilah ataupun qadiyah syartiyah muttasilah, dia ada dua juzuk ayat di situ. Yang pertama, in kanatis syamsu. In kanatis syamsu. Yang pertama, in kanatis syamsu. Dan yang kedua, juzuk yang kedua, fannaharu ataupun tali'atan fannaharu maujudun. Ini juzuk yang kedua. Juzuk yang pertama dipanggil muqaddam. Apa muqaddam? Iaitulah in kanatis syamsu, kalau tali, iaitu yang kedua, juzuk yang kedua, tali'atan fannaharu maujudun. Itu qadiyah syartiyah muttasilah. Kalau qadiyah syartiyah munfasilah, seperti contoh dua juzuk, wal adadu imma zaujun wa imma fardun. Wal adadu itu adalah muqaddam. Muqaddam daripada qadiyah syartiyah munfasilah. Kalau tali bermula start daripada imma zaujun wa imma fardun. Imma zaujun wa imma fardun, maka itu dinamakan tali. Yang pertama, juzuk yang pertama, juzuk lafaz yang pertama itu dipanggil muqaddam terdahulu. Juzuk yang kedua dipanggil tali. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, kalau qadiyah syartiyah muttasilah, iaitulah in kanatis syamsu tali'atan fannaharu maujudun. Yang pertama itu, juzuk yang pertama, in kanatis syamsu, itu dipanggil muqaddam daripada qadiyah syartiyah muttasilah. Kalau juzuk yang kedua, tali'atan fannaharu maujudun. Ini adalah juzuk yang kedua yang dipanggil tali daripada qadiyah syartiyah muttasilah. Kalau qadiyah syartiyah munfasilah, seperti contoh yang saya sebut tadi, wal adadu imma zaujun wa imma fardun. Kalau contoh ini, wal adadu itu dipanggil muqaddam, iaitu juzuk yang pertama daripada qadiyah syartiyah munfasilah. Sementara imma zaujun wa imma fardun, ini adalah juzuk yang kedua yang dipanggil tali daripada qadiyah syartiyah munfasilah. Munfasilah. Pendek kata, yang dipanggil muqaddam, juzuk yang pertama dipanggil muqaddam, juzuk yang kedua dipanggil tali. Tali. Habis. Kemudian kalau dalam bait ini, amma bayanu zati ittisali, ini akan diterangkan pada bait yang akan diterangkan nanti di bawah. Ma'au jabat talazuma juz'aini wa zatu infisali dunamaini. Bermula barang itu yang mujabah, ianya barang talazum akan talazum, yakni maf'ulah, juz'aini daripada dua juzuk, wazatu infisali dan bermula yang mempunyai infisal, dunamaini ketiadaan ragu, dunamaini. Jadi di dalam bait au jabat talazuma juz'aini dan wazatu infisali dunamaini, ketentuan qadiyah syartiyah muttasilah, yakni kita katakan qadiyah syartiyah muttasilah, dia ditentukan di antara muqaddam dan juga tali. Muqaddam dan juga tali. Yang mana muqaddam dan tali ini, dia merupakan dua buah juzuk yang talazum keduanya, yakni yang berlaziman keduanya. Maksudnya apa? Yang talazum keduanya, yakni muqaddam dan tali,
Kan dalam bait tu au jabat talazum juz'aini, yang mana muqaddam dan tali ini dia ini dua buah juzuk yang talazum, yang berzaliman, yang berlazim-laziman kedua ni. Maksudnya apa? Salah satu daripada muqaddam dan juga tali itu dia lazim bagi yang lain. Contoh pada perbahasan yang saya sebut tadi, tala'al syamsu. Tala'al syamsu, yakni terbit matahari. Tala'al syamsu ataupun tala'a syamsu, ini adalah malzun bagi wujudun nahari. Kan dalam bait yang telah lepas, dalam contoh yang telah lepas saya telah sebut tali'atan fannaharu maujudun, ataupun in kanatis syamsu tali'atan fannaharu maujudun. Maka contoh ini tala'a syamsu itu dia malzum bagi maujud, bagi wujud nahar. Apa? Bila mana terbit matahari, maka lazim bila mana terbit matahari adalah wujudnya sinaran. Maka ini dipanggil kadang-kadang muqaddam dan tali dia melazim di antara keduanya. Maksudnya salah satu daripada muqaddam ataupun tali dia melazim di antara yang lain. Maksudnya kalau tali dia kadang-kadang melazimi muqaddam, kalau muqaddam kadang-kadang melazimi tali. Contoh tala'a syamsu, bermula terbit matahari. Maka tala'a syamsu dia ni melazim bagi wujudun nahar. Bila kita kata dak terbitnya matahari, maka lazim terbit matahari adalah adanya wujudnya sinaran. Maka itu dipanggil muqaddam tali, dia berlazim antara satu sama lain. Ini qadiyah munfasilah. Qadiyah muttasilah. Kemudian qadiyah syartiyah munfasilah akan diterangkan dalam bait akan datang insya-Allah. Habis. Ma aujabat tanawuran bainahuma aqsamuha salasatun fal tu'lama. Salasatun fal tu'lama. Ma dengan makna itulah ni. Ini khabar bagi mana? Khabar bagi apa? Khabar bagi khabar bagi fa innaha syartiyatun lagi ni. Mama ni khabar lagi lah. Khabar bagi mabda' yang awal tu fa innaha. Habis. Ma aujabat tanawura bainahuma aqsamuha salasatun fal tu'lama. Itu bermula barang yang mujabah, yakni barang yang mewajib ianya barang akan tanafur di antara keduanya muqaddam dan juga tali, aqsamuha, dan bermula pembahagian munfasilah tu itu 3. Fal tu'lama, maka hendak ketahui akan dianya salasah. Maka qadiyah syartiyah munfasilah dia di antara muqaddam dan juga tali. Muqaddam dan juga tali. Qadiyah syartiyah munfasilah dia di antara muqaddam tali dan juga tali. Yang mana muqaddam tali ini dia kedua tu adalah perkara yang tanafur.
Apa tanafur? Terpisah. Kalau kita lihat pada contoh yang telah lalu tu, kita sebut dah contoh yang telah lalu. Macam mana contoh yang lalu? Wal adadu imma zaujun wa imma fardun. Wal adadu imma zaujun wa imma fardun. Maka contoh yang telah lalu itu contoh bagi qadiyah syartiyah munfasilah. Yang mana tali dan juga muqaddam, dia dua perkara yang tanafur, yang terpisah. Ada, kalau kita lihat pada contoh yang telah lalu. Tak, pada kata imma setelah lalu wal adadu imma zaujun wa imma fardun. Contoh dah lalu. Maka zaujih itu tanafur bagi fardiyah. Fardun. Maksudnya apa? Bilangan genak dia terpisah dengan bilangan ganjil. Zaujih. Ada. Wal adadu imma zaujun wa imma fardun. Dan bermula bilangan. Adapun zaujun. Ada kala zaujun dan ada kala fardun. Ganjil dan juga genak. Ataupun genak ataupun ganjil. Maka zaujun dan juga fardun dia terpisah. Kadang-kadang dia ganjil, kadang-kadang dia genak. Maka itulah kita panggil qadiyah syartiyah munfasilah. Kadang-kadang muqaddam dan juga tali, kedua itu adalah perkara yang tanafur, yang terpisah. Terpisah dengan apa? Ada amma. Dengan ada, dengan amma. Kemudian qadiyah syartiyah munfasilah nanti akan dipecah kepada 3 lagi. Nanti insya-Allah di depan akan diterangkan qadiyah syartiyah munfasilah akan diterangkan di dalam nanti. Ada manik jami', manik kulu, manik huma, nanti akan diterangkan. Habis. Sekali lagi. Mani'un jam'i au khuluwin au huma wa huwal haqiqiyyu akhassu fa'lama. Itu ni atah pada kata yang awal fa innaha tu. Ataupun atah pada kata aqsamuha. Salasatun fal tu'lama. Itu atah pada kata itulah. Yang mana 3 tu? Yang dipecahkan tu. Itu ada kala manik jami' ataupun manik jami' atau manik jamak, ataupun au khulu ataupun manik khulu, au huma ataupun manik huma. Wa huwa ataupun wahwa dan bermula dianya. Dianya manik huma tu. Ni kita ambil dhamir yang dekat. Dan bermula wahwa atau pada kata huma tu. Dhamir huwa tu pada kata huma. Kita ambil yang dekat. Kita kira dhamirun. Bermula dianya manik huma tu. Itu yang hakikat. Akhassu lagi yang khusus. Ianya manik huma. Fa'lama. Maka ketahui olehmu pada kalimah manik tu ditakdir fal mansu ataupun fal mufassil adapun manik ilah dan lain-lain. Tu. Jadi pada qadiyah syartiyah munfasilah dia pecah kepada 3. Ada kala dipanggil manik jami', ada kala dipanggil manik huma, dan ada kala dipanggil manik khulu. Muttasilah dipecah kepada 3. Ada manik jami' ataupun ada manik khulu, ada manik huma. Apa maksud dengan manik jami' tu? Ataupun manik jamak?
itu adalah ma dallat ala adami sihhati ijtima'i baina muqaddami wa tali wa in jawazati khulu ataupun anil ataupun wa in jawazati khulwu. Khulwu apa? Suatu yang menunjuki, madalat, sesuatu yang menunjuki ala di atas adami sihhati, tiada boleh, ijtima'i bersatu antara baina muqaddami wa tali, antara muqaddam dan juga tali, wa in jawazatil khulwu, walaupun boleh tiada keduanya. Jadi manik jamak ni dia tercegah daripada berhimpun. Itu manik jamak ataupun manik jamak. Dia tercegah daripada berhimpun. Contoh kita kata jisim ada kala abyad, ada kala hitam, ada kala putih. Maka putih dan juga hitam dia tidak boleh bersatu. Contoh manik jamak ni dia tercegah daripada manik jamak ni, dia tercegah daripada berhimpun. Contohnya putih dan juga hitam. Pada suatu jisim kita kata putih. Pada suatu jisim kita kata hitam. Maka putih dan juga hitam dia tidak boleh berhimpun. Itu dipanggil manik jamak. Tidak boleh berhimpun. Walaupun jisim tu dia kadang-kadang mungkin boleh, mungkin bukan putih, mungkin bukan hitam. Seperti kita kata keadaan jisim merah. Manik jamak ni sesuatu yang tercegah himpun. Antara kita katakan hitam dan juga putih. Pada suatu jisim kadang-kadang hitam tidak boleh bergabung dengan putih. Kadang-kadang kita boleh katakan kadang-kadang pada suatu jisim mungkin bukan hitam, mungkin bukan putih. Mungkin keadaan jisim itu merah. Maka inilah kita katakan tercegah berhimpun antara hitam dan juga putih pada suatu jisim. Kalau hitam, hitamlah. Kalau putih, putihlah. Maka itu dikatakan sebagai manik jamak. Tercegah berhimpun antara dua buah warna pada suatu jisim. Kemudian ada munfasilah, qadhiyah syartiyah munfasilah. Ada yang dikatakan manik khulu. Apa manik khulu? Ma dallat ala imtina'i khulwi min tarfaha wa in jawazatil ijtima'. Sesuatu yang menunjuki antara ataupun sesuatu yang menunjuki untuk menegah, iaitu menegah sunyi di antara muqaddam dan juga tali. Walaupun kita katakan boleh bersatu, boleh ijtima', boleh berhimpun. Contoh kita kata Zaidum imma fi bahri wa imma an la yaghriqa. Bermula Zaid ada kala di dalam air ataupun ada kala dalam laut, ada kala tidak tenggelam. La yaghrib, tidak tenggelam. Apa ni? Maka ini dipanggil manik khulu. Dia tidak sunyi. Dia sunyi antara muqaddam dan juga tali. Yakni tiada mungkin dan harus bersatu si Zaid yang murakkab ia di dalam perahu. Contoh kita katakan bermula Zaid. Zaid ini kadang-kadang dia di dalam laut. Wa imma la yaghrib. Kadang-kadang dia tidak tenggelam. Maka ini muqaddam dan juga tali ini dipanggil manik khulu. Yang mana dia tercegah sunyi. Maksudnya
Imma fil bahri, kadang-kadang si Z itu berada dalam laut, ini mungkin saja dia berada di atas sampan. Wa imma la yaghrib, dia tidak tenggelam, boleh saja dia di atas perahu. Maka susunan daripada imma ataupun Zaidun imma fi bahri dan juga wa imma an la yaghriqa, ini di antara dua ini muqaddam dan juga tali, dia tidak sunyi daripada manik khulu, tidak sunyi daripada perkara yang mesti kita fikirkan, sama ada muqaddam dan juga tali. Mana boleh kita, kalau kita fikir Zaidun itu dalam laut dan ada kala Zaidun itu tidak tenggelam. Sekali dia kata muqaddam dalam laut, sekali dia kata la yaghrib, tidak tenggelam. Apa ni? Mesti ada perkara yang tersembunyi. Ini dipanggil manik khulu, tidak sunyi daripada perkara di antara muqaddam dan juga tali. Mungkin kita katakan dalam kepala kita bila kita tasawuf, bermula Zaid itu dalam laut, bermula Zaid itu terkadang tidak tenggelam. Mesti kita tasawuf dalam kepala kita, Sekir ni dia kadang-kadang duduk laut, lepas tu tidak tenggelam pula. Ini mungkin ataupun haruh. Si Z itu dia murakab, dia bersatu, dia bersusun. Mungkin duduk dalam perahu. Yang mengatakan dia duduk dalam laut tu mungkin dia tidak tenggelam kerana dia duduk dalam perahu. Maka ini dipanggil susunan daripada manik khulu. Ma dalla ala imtina' khulwi. Dia tidak menunjuki di atas tercegahnya sunyi. Kemudian yang ketiga manik huma. Manik huma ni dia di antara manik jamak dan juga manik khulu. Manik huma ni di antara dua manik. Contoh takrif dia ma dallat ala imtina'i jam'i wal khulwi, iaitu sesuatu yang menunjuki untuk tidak boleh bersatu, ataupun kita kata tidak boleh sunyi. Tidak boleh bersatu, tidak boleh bersunyi. Contoh kita kata adatu imma zaujun au fardun. Bermula bilangan ada kala ganjil, ada kala genap. Maka bilangan genap dan juga ganjil dia tidak boleh bersatu. Genap ganjil dia tak boleh bersatu. Dan juga dia tidak boleh sunyi salah satu daripada kedua tu. Ganjil genap tu. Inilah kita panggilkan manik haqiqah ataupun manik huma. Maka manik huma ni dia lebih khusus daripada manik jamak dan manik huma. Manik huma ni dia lebih khusus daripada manik jamak. Kenapa? Kerana manik huma ni dia menegah sunyi dan lebih khusus daripada manik khulu. Kenapa manik huma ni dia tidak boleh bersatu? Maka nisbah manik huma kepada manik jamak dan juga manik khulu, iaitulah kita panggil umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Manik huma dia ni lebih khusus daripada manik jamak. Manik huma dia ni lebih khusus daripada manik khulu. Inilah kita panggil nisbah manik huma ni, iaitu kepada manik jamak, manik khulu, dia panggil umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Contoh kita kata tiap-tiap manik huma boleh kita katakan manik jamak. Tiap-tiap manik jamak boleh kita katakan manik huma. Tiap-tiap manik huma boleh kita kata manik khulu. Tiap-tiap manik khulu boleh kita katakan manik huma. Tu. Contoh adatu imma zaujun wa imma fardun. Ini boleh kita terbenar kepada manik khulu, boleh terbenar kepada manik huma, boleh terbenar kepada manik jamak. Manik jamak. Wa'adadu.
imma zaujun wa imma fardun. Di dalam bilangan ini boleh kita katakan kadang-kadang kita boleh katakan ini adalah manik jamak, berhimpun, ataupun kita kata tercegah berhimpun. Maknanya zaujun, ganjil dan juga genap, dia ni tidak boleh berhimpun. Boleh kita katakan wa'adadu imma zaujun wa imma fardun. Di dalam ayat ini boleh juga kita katakan manik khulu, tercegah sunyi. Tercegah sunyi. Dan juga kita boleh katakan dalam wa'adadu imma zaujun wa imma fardun, boleh kita katakan manik huma, tercegah berhimpun di antara manik khulu ataupun manik jamak. Apa perbezaan tali dan juga muqaddam bersamaan di atas keduanya? Muqaddam ni dia ni di awal perkara. Tali ni di akhir. Juzuk yang pertama dipanggil muqaddam, juzuk yang kedua dipanggil tali. Juzuk yang pertama dipanggil muqaddam, juzuk yang kedua dipanggil tali. Contoh kita kata in kanatis syamsu fannaharu mawjudun. In kanatis syamsu fannaharu mawjudun. Maka muqaddam itu in kanatis syamsu. Itu juzuk yang pertama. Itu dipanggil muqaddam. Fannaharu mawjudun. Itu dipanggil juzuk yang kedua dipanggil tali. Ataupun wa'adadu imma zaujun wa imma fardun. Wa'adadu imma zaujun, ini dipanggil muqaddam. Wa imma fardun, ini dipanggil tali. Yang di depan itu adalah muqaddam, yang di belakang itu adalah tali. Jadi apa yang paling penting adalah kita ingat setiap kalimah. Kita ulang sedikit. Secara kesimpulannya, di dalam perbahasan yang kita bincang pada malam ini, dia qadiyah, dia ada qadiyah syartiyah, ada qadiyah hamliyah. Kalau qadiyah hamliyah, dia ditandai dengan isnad. Kalau qadiyah syartiyah, dia ditandai dengan ada syarat. Contoh qadiyah hamliyah, dia ditandai dengan isnad qama zaidun. Bermula Zaid itu yang sedang berdiri, maka qaim itu adalah isnad bagi si Zaid yang menjadi objek. Kemudian qadiyah syartiyah, dia ditandai dengan adatus syarat, in, ke dan lain-lain. Kemudian qadiyah hamliyah kulliyah, dia ada adat sur, 5 adat sur. Ingat baik-baik tu, 5 adat sur. Dia ada kul, dia ada ba'da, dia ada la syai'un, dia ada la ba'da, dia ada syibhu jala. 5-5 ini dipanggil qadiyah hamliyah kulliyah. Kalau qadiyah hamliyah syakhsiyah, dia tidak ditandai dengan adat sur. Maka qadiyah hamliyah kulliyah syakhsiyah, dia akan dibahagikan kepada mujabah dan juga salibah. Mujabah dan juga salibah. Ada syakhsiyah mujabah, ada syakhsiyah salibah. Ada muhmalah mujabah, ada muhmalah salibah. Ada kulliyah salibah, ada kulliyah mujabah. Ada juz'iyah salibah, ada juz'iyah mujabah. 8 ini. Maka itu pembahagian di dalam qadiyah hamliyah kulliyah ataupun qadiyah hamliyah syakhsiyah.
Kemudian di dalam pembahagian syartiyah dia akan dibahagikan kepada dua. Ada qadiyah muttasilah, ada qadiyah munfasilah. Ada qadiyah syartiyah yang bersambung muttasilah. Ada qadiyah syartiyah yang munfasilah. Contoh kita kata in kanatis syamsu ataupun in kanatis syamsu tali'atan mawjudun tali'atan fannaharu mawjudun. In kanatis syamsu tali'atan fannaharu mawjudun. Tali'atan fannaharu mawjudun. Ini dipanggil syartiyah muttasilah. Kalau yang kedua wal adadu imma zaujun wal adadu imma zaujun imma fardun. Bermula bilangan itu ada kala genap, ada kala ganjil. Maka ini dipanggil syartiyah munfasilah. Dia yang terpisah. Kemudian syartiyah ataupun qadiyah syartiyah dia dipecah kepada munfasilah dan muttasilah. Kalau munfasilah dia pecah kepada tiga. Ada yang dinamakan manik jamak, ada atau manik jamak. Yang kedua ada dinamakan manik huma dan yang ketiga dinamakan manik khulu. Kalau manik khulu dia tercegah sunyi antara muqaddam dan juga tali. Yang kedua manik jamak. Dia tercegah daripada berhimpung sama ada muqaddam dan juga tali. Sama ada muqaddam dan juga tali. Dan yang ketiga adalah kadang-kadang syartiyah dia manik huma. Dia tercegah di antara kedua tu. Contoh huma ni dia lebih khusus dibandingkan daripada manik jamak dan juga manik khulu. Manik huma lebih khusus. Kadang-kadang manik huma ni dia boleh kita katakan manik jamak. Manik jamak. Manik huma boleh kita katakan manik khulu. Dan tiap-tiap manik jamak boleh kita katakan atau boleh tentu dengan manik huma. Ataupun manik khulu tentu boleh kita kata tentu dengan manik huma. Maka manik huma ni lebih khusus. Dan contoh di antara wal adadu zaujun wa imma fardun. Bermula bilangan itu kadang-kadang ataupun kadang-kala ia genap, kadang-kadang ia ganjil. Maka di dalam perbahasan wal adadu imma zaujun wa imma fardun, dia terbenar kepada manik jamak, manik khulu dan manik huma. Dia terbenar kepada manik huma, yakni tercegah di antara kedua. Dia terbenar kepada manik jamak, dia terbenar kepada manik khulu. Maka manik huma ni lebih khusus. Itu ada soalan boleh tanya, insya-Allah sekadar-kadar kita jawab. Sahabat-sahabat boleh tanya. Ada soalan boleh tanya. Kalau ada soalan boleh tanya. InsyaAllah. Kita sekarang berbincang tentang qadiyah wa ahkamuha. Hukum-hukum ataupun qadiyah dan juga hukum-hukum qadiyah. Kita telah habis tentang qadiyah dan juga hukum-hukum qadiyah. InsyaAllah esok kita akan masuk pada bab tanaqud. Bab tanaqud. Bertentangan. Berlawanan. Bab yang barulah. Sebelum kita tuntas pada malam ini iaitu bab qadiyah dan juga hukum-hukum qadiyah. Kerana bab qadiyah ini sangat penting. Bila mana kita masuk bab durub-durub, kita akan tentukan dengan qadiyah. Yang mana qadiyah hamliyah, yang mana qadiyah syartiyah. Yang mana dinamakan dengan qadiyah hamliyah kulliyah, yang mana dinamakan dengan qadiyah syakhsiyah.
Yang mana manik, yang mana jamak, yang mana manik hulu, yang mana manik huma. Itu kena faham situ dulu. Ada soalan boleh tanya, insya-Allah. Saya rasa tidak ada masalah berkenaan tentang qadhiyah dan juga hukum-hukum, kerana dia tidak payah dan tidak susah sebenarnya. Hanya saja kita kena ulang-ulang bab qadhiyah, kerana qadhiyah ni sangat penting. Kerana kita di dalam kita nak menentukan hukum-hukum qadhiyah dan juga di dalam kita menentukan sesuatu qadhiyah, kita kena hafal juga berkenaan tentang qadhiyah ni, hukum-hukum dia. Kerana di dalam perbahasan baik yang akan datang, bab-bab duruk nanti kita akan diperbincangkan tentang berkenaan tentang ni. Maka dia tidak akan ulang lagi, kita kena ingat kod saja. Yang mana manik hamliyah, yang mana qadhiyah hamliyah, yang mana qadhiyah syartiyah. Yang mana manik jami', yang mana manik jami', yang mana khulu, manik huma. Yang mana kita kena tentukan tu. Maka takrif kita kena tahu dan syarat kita kena tahu, contoh kena tahu. Supaya kita ke depan nanti kita tidak semabuk dan tidak juga keliru tentang apa yang disebutkan dengan kod-kod yang kita sebutkan tadi. Ustaz bolehkan susung seletak dari awal hingga sekarang supaya mudah anda faham, Ustaz? InsyaAllah kita akan cuba susungkan tarif berkenaan tentang apa tentang apa yang dipanggilkan nak manik tu, manik jamak, manik hulu, manik huma. InsyaAllah kita akan susung dalam bentuk mungkin kita buat berteminda supaya sahabat-sahabat boleh faham. Dia sebenarnya banyak kitab-kitab tentang mantik sebenarnya di luar sana. Kalau di kedai-kedai banyak kitab mantik, tapi banyak kitab mantik yang saya lihat tidak berpandukan dengan ibarat. Sebahagian kerana dia terlebih mementingkan terjemahan. Itu tak betul loh sebenarnya. Tidak bagus untuk penuntut ilmu. Yang paling penting kita faham melalui teks ni. Ini walaupun kecil, tetapi bila kita faham yang ni, insya-Allah dia terjaga dengan ibarat. Kalau kita tidak terikat dengan terjemahan semata-mata, maka kalau kita ingat ini, kita akan terikat dengan ibarat musannif. Kerana penting, ibarat musannif sangat penting. Jazakumullah khairan insya-Allah wa iyyak. Moga-moga Allah Taala memberkatikan antum. Insya-Allah moga-moga kita akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna aqidatan ahlus sunnati wal jamaah minal asy'ariyah wal maturidiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.